Dalam kitab Ulangan, Tuhan mengarahkan orang Israel untuk menjaga orang miskin di kalangan mereka. Dia berfirman, "Jika ada seorang yang miskin di antara saudara-saudaramu, di mana-mana bandar di negeri yang diberikan oleh Tuhanmu, janganlah keras hati atau kedekut terhadap saudara miskinmu. Sebaliknya, bersikaplah murah hati dan pinjamkan kepadanya apa yang dia perlukan." Tuhan memanggil umatnya untuk memenuhi keperluan orang yang ada di sekeliling mereka dengan kemurahan hati. Mereka diarahkan agar tidak mengeraskan hati atau menutup tangan terhadap orang miskin, tetapi membuka tangan dan memberi dengan bebas. Tuhan juga memberi amaran agar tidak menyimpan pemikiran jahat, terutamanya berkaitan dengan tahun ke-7, tahun pembatalan hutang. Setiap 7 tahun, hutang harus diampuni, satu amalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memberi amaran agar tidak menolak untuk memberi pinjaman, hanya kerana hutang tersebut akan diampuni. Jika seseorang meminjam wang dan tidak diampuni selepas 7 tahun, mereka mungkin memohon keadilan kepada Tuhan. Tindakan sedemikian dianggap berdosa di mata Tuhan. Oleh itu, Tuhan menggalakkan orang Israel untuk memberi dengan murah hati tanpa perasaan benci, memastikan mereka bahawa Dia akan memberkati segala pekerjaan tangan mereka. Perintah untuk menjaga orang miskin adalah sebahagian daripada Taurat yang harus diingat dan dihayati oleh orang Israel. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat arahan ini dilaksanakan dalam gereja awal. Para orang percaya, bersatu hati dan fikiran, berkongsi segala yang mereka miliki, diilhami oleh mukjizat, tanda-tanda, dan kuasa Roh Kudus. Kasih mereka kepada Tuhan menggerakkan mereka untuk menjual harta benda mereka, rumah dan tanah, dan membawa hasilnya kepada para rasul. Para rasul kemudian mengagihkan sumber-sumber ini kepada sesiapa yang memerlukan, memastikan tiada kemiskinan di antara mereka. Bagaimana pula dengan kita hari ini? Bagaimana kita dipanggil untuk bertindak terhadap keperluan orang miskin di sekitar kita? Dalam gereja awal, sokongan ini berlaku dalam komuniti orang percaya. Ribuan orang berkumpul, dan di antara mereka ada yang memerlukan bantuan. Hari ini, kita juga melihat kemiskinan di sekeliling kita. Banyak gereja menyediakan bantuan melalui amal, menawarkan barangan runcit, bantuan keuangan, atau sumber-sumber lain. Kita melakukan ini sebagai kepatuhan kepada perintah Tuhan, untuk membantu mereka yang memerlukan, tetapi kita perlu bertanya pada diri sendiri, adakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Dalam Kisah Para Rasul, para orang percaya dengan rela hati menjual harta benda mereka dan membawa hasilnya kepada para rasul. Ini bukan suatu perintah atau keperluan, tetapi satu tindakan kasih dan kemurahan hati yang sukarela. Satu contoh adalah Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, yang dipanggil Barnabas oleh para rasul, bermaksud anak penghiburan. Barnabas menjual sebidang tanah yang dimilikinya dan membawa wang itu kepada para rasul. Barnabas adalah seorang yang sentiasa memberi dorongan, seseorang yang berjalan di samping orang lain dalam kesusahan, dan memberi semangat kepada mereka. Apabila orang merasa putus asa atau bergelut, Barnabas ada di sana untuk memberi semangat dan sokongan. Namanya sendiri melambangkan peranannya dalam gereja awal. Kemudian, Barnabas menjadi tokoh penting dalam kerja misi. Walaupun pada awalnya Paulus tidak mahu membawa Yohanes Markus bersama kerana kekecewaan masa lalu, Barnabas menggalakkan Markus, membantunya bertumbuh dalam imannya. Akhirnya, Paulus menghargai sumbangan Markus, seperti yang terlihat apabila beliau kemudian meminta bantuan Markus dalam pelayanannya. Barnabas mewakili peranan seorang penghibur sejati. Seseorang yang membawa orang lain mendekat kepada Tuhan, bukan dengan penghakiman atau kritikan, tetapi dengan sokongan dan dorongan. Dia membawa segala yang dimilikinya, baik dalam semangat, maupun dalam harta benda, dan menawarkannya kepada para rasul demi kebaikan komuniti gereja. Dalam Kisah Para Rasul 5, terdapat kisah tentang Ananias dan Safira, yang menunjukkan akibat daripada ketidakjujuran dan mencuba Tuhan. Mari kita mulakan dengan ayat pertama. Seorang lelaki bernama Ananias, bersama isterinya Safira, telah menjual sebidang tanah. Dengan persetujuan penuh isterinya, dia menyimpan sebahagian daripada wang itu untuk dirinya sendiri, tetapi membawa selebihnya dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Ananias,
bagaimana mungkin hati kamu telah dipenuhi oleh iblis, sehingga kamu berdusta kepada Roh Kudus, dan menahan sebahagian daripada wang yang kamu terima dari tanah itu? Bukankah ia milikmu sebelum dijual? Dan selepas dijual, bukankah wang itu sepenuhnya dalam kuasamu? Apa yang membuat kamu memikirkan untuk melakukan perkara ini? Kamu tidak berdusta kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Pasangan ini, Ananias dan Safira, memutuskan bersama untuk menyimpan sebahagian hasil jualan tanah mereka, tetapi membentangkannya seolah-olah ia adalah jumlah penuh, mungkin berharap menerima berkat dan pengiktirafan seperti yang diterima oleh Barnabas atas kejujuran dan kemurahan hatinya. Petrus menyoal Ananias, menegaskan bahawa isu ini bukanlah mengenai wang atau jumlah yang diberikan, tetapi tentang penipuan. Ananias tidak diwajibkan untuk memberikan segala-galanya, harta itu dan wangnya adalah miliknya untuk ditentukan. Namun, dengan berdusta, dia bukan hanya menipu manusia tetapi menguji Tuhan. Sebaik sahaja Ananias mendengar kata-kata Petrus, dia rebah dan mati. Ketakutan besar melanda semua yang mendengar apa yang telah terjadi. Ananias mati bukan kerana dia menyimpan sebahagian wang, tetapi kerana dia berdusta kepada Roh Kudus. Dalam ayat 5, dia jatuh mati, dan semua orang terpukul dengan rasa kagum, menyedari seriusnya ketidakjujuran di hadapan Tuhan. 3 jam kemudian, Safira masuk, tanpa mengetahui apa yang telah berlaku kepada suaminya. Petrus bertanya kepadanya jika jumlah yang mereka bawa adalah harga penuh yang mereka terima untuk tanah tersebut, dan dia menjawab, "Ya, itulah harganya." Petrus menjawab, "Bagaimana kamu boleh sepakat untuk mencuba Roh Tuhan? Lihat, kaki orang-orang yang telah menguburkan suamimu berada di pintu, dan mereka juga akan mengusungmu keluar." Segera, dia juga rebah mati. Bahagian ini mencerminkan kesucian gereja awal dan keseriusan dengan mana Tuhan memandang ketidakjujuran dalam komuniti. Ini bukan tentang kewajipan untuk memberikan segala-galanya, tetapi tentang integriti dan kejujuran. Dalam gereja awal, Roh Kudus menguasai setiap orang percaya, memberi kuasa kepada mereka dalam menjalani iman mereka. Pada permulaan pelayanan gereja, Tuhan membenarkan akibat yang serius ini untuk menunjukkan pentingnya kesucian dalam komunitinya. Nama Ananias dan Safira mempunyai makna yang indah. Ananias bermaksud Tuhan itu pengasih dan Safira bermaksud cantik dalam bahasa Aram. Namun, tindakan mereka tidak mencerminkan keindahan atau kasih karunia Tuhan. Walaupun mereka mempunyai pilihan untuk bercakap benar, mereka memilih untuk menipu, dan pilihan ini menyebabkan kematian mereka. Kisah ini memberi cabaran kepada kita hari ini. Sebagai individu dalam tubuh gereja, kita harus menjadi teladan integriti dan kesucian. Gereja Tuhan bukan hanya bangunan tetapi adalah kumpulan orang percaya, dan setiap orang dipanggil untuk hidup dengan jujur dan telus. Gereja awal sedang berkembang, dan Tuhan mahukan asas yang suci. Seperti dalam Perjanjian Lama, di mana dosa sering mendapat balasan segera, Tuhan di sini menetapkan piawai kesucian untuk umatnya. Barnabas, yang disebut anak penghiburan, adalah contoh positif bagi mereka yang memberi dengan hati yang ikhlas. Murah hatinya datang secara sukarela, dan dia kemudian menjadi rakan misi yang hebat. Kisahnya menunjukkan kepada kita berkat yang datang dari pemberian yang ikhlas. Dalam Ulangan 15, Tuhan menjanjikan berkat kepada mereka yang mentaati perintahnya. Bagi orang percaya awal, berkongsi harta benda mereka bukanlah suatu kewajiban, tetapi satu tindakan kasih dan komuniti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Mereka tidak dipaksa untuk menjual harta benda mereka, tetapi banyak yang memilih untuk melakukannya, digerakkan oleh roh dan keperluan orang lain. Bagi kita juga, Tuhan menginginkan pemberian dan ketaatan kita dilakukan dengan sepenuh hati, bukan secara terpaksa atau dalam kepura-puraan. Berkat sejati datang apabila kita mentaati firman Tuhan dan memberi secara sukarela, sama ada dengan sumber, masa, atau bakat kita. Marilah kita berusaha untuk memberi dan melayani dengan hati yang terbuka, hidup dalam integriti yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Hari ini, banyak gereja membicarakan tentang Injil kemakmuran, seringkali mengatakan kita mesti makmur, berjaya, dan merasa puas dalam setiap aspek. Namun, kemakmuran yang sebenar hanya datang melalui ketaatan kepada firman Tuhan.
Tuhan tidak pernah mengatakan kita harus hidup dalam kemiskinan atau meminta-minta untuk makanan. Mazmur dengan jelas menyatakan bahawa orang yang benar tidak akan ditinggalkan atau dibiarkan meminta-minta roti. Ini bermakna apabila kita hidup dengan benar, melakukan apa yang betul di mata Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan apa yang kita perlukan untuk hidup dan berkembang. Melihat kepada para pengikut awal, kita melihat contoh yang kuat tentang komuniti dan kemurahan hati. Mereka berkongsi harta mereka antara satu sama lain. Namun, mereka juga menghadapi penganiayaan, dan sebahagian daripada penganiayaan itu adalah kerana mereka menjadi terlalu selesa tinggal di satu tempat. Yesus telah memerintahkan mereka untuk pergi dan menjadi saksinya, dan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, Dia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Jerusalem, dan di seluruh Judea, Samaria, dan hingga ke hujung bumi." Roh Kudus akan pemerkasaan mereka untuk pergi, tetapi sebaliknya, mereka tetap tinggal di tempat mereka, sehingga penganiayaan memaksa mereka keluar untuk berkongsi Injil ke mana sahaja mereka pergi. Penyebaran ini membawa mereka untuk memulakan pertemuan kecil di rumah-rumah baru. Itulah sebabnya kita juga berada di sini hari ini, mampu menyembah Tuhan yang hidup ini. Kita juga dipanggil untuk pergi, untuk berkongsi Injil, dan membawa orang lain kepada Kristus. Kita tidak seharusnya berpuas hati untuk duduk dan menyimpan Injil untuk diri kita sendiri. Orang lain yang belum mengenal Kristus juga perlu mempunyai peluang untuk datang kepadanya. Dan kita harus menemukan kegembiraan dalam pekerjaan ini, menjadi saksi, berkongsi berita baik, dan memberitahu orang lain tentang Yesus. Apabila kita melayani dengan gembira, Tuhan melihat hati kita, memberkati pelayanan kita, dan membawa orang-orang ke dalam persekutuan kita. Hari ini, kita akan mengkaji perkembangan gereja awal seperti yang digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul, khususnya memberi tumpuan kepada Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 hingga 37. Bahagian ini menunjukkan tempoh perpaduan dan kemurahan hati di kalangan orang percaya, menunjukkan bagaimana mereka berkongsi harta benda mereka dan saling membantu. Gereja awal melalui beberapa tahap perkembangan, seperti yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul. Pemerkasaan para murid oleh Roh Kudus, yang bermula pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, merupakan titik perubahan penting. Seramai kira-kira 120 orang murid dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mula menyebarkan Injil dengan keberanian. Pemerkasaan ini bukan sahaja membawa kekuatan baru tetapi juga rahmat, rasa kagum, dan persahabatan erat antara orang percaya. Tanda-tanda mukjizat, keajaiban, dan bahkan penganiayaan adalah sebahagian daripada masa itu, serta kegembiraan yang mendalam dan kekal. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 hingga 37, kita melihat gambaran orang percaya yang bersatu. Kesemua orang percaya sehati dan sepikiran. Tiada seorang pun yang mendakwa bahawa harta miliknya adalah kepunyaannya sendiri, tetapi mereka berkongsi segala yang mereka ada. Dengan kuasa yang besar, para rasul terus memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan rahmat Tuhan begitu berkuasa di kalangan mereka, sehingga tiada seorang pun yang kekurangan. Mereka yang memiliki tanah atau rumah, menjualnya dan membawa wang itu kepada para rasul, yang kemudian mengagihkannya kepada sesiapa yang memerlukan. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus yang dipanggil Barnabas oleh para rasul, bererti anak penghiburan, menjual sebidang tanah yang dimilikinya dan membawa wang itu kepada para rasul. Kemurahan hati ini memberikan teladan yang kuat kepada masyarakat. Orang percaya berkongsi komitmen yang mendalam antara satu sama lain, yang didorong oleh iman mereka kepada kebangkitan Yesus, dan perpaduan yang dicipta Roh Kudus di antara mereka. Sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul 3, Petrus dan Yohanes bertemu seorang pengemis di pintu gerbang Bait Suci. Apabila pengemis itu meminta wang daripada mereka, Petrus menjawab, "Perak dan emas aku tidak ada, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah." Melalui iman dalam nama Yesus, pengemis itu disembuhkan dengan ajaib, dan dia mula melompat dan memuji Tuhan. Mukjizat ini menarik perhatian ramai orang, dan Petrus mengambil kesempatan untuk berkhutbah,
menyebabkan ramai orang datang beriman. Apabila lebih ramai orang menyertai gereja setiap hari, para pemimpin agama mula bimbang dan menangkap Petrus dan Yohanes. Apabila disoal tentang kuasa mereka, Petrus dipenuhi Roh Kudus dengan berani menyatakan, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang kamu salibkan, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian, orang ini berdiri di hadapan kamu sembuh. Melalui kesaksian ini, para rasul menekankan bahawa mereka melakukan mukjizat bukan dengan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan kuasa Yesus yang bangkit. Kisah para Rasul bab 4 ayat 32 sekali lagi menggambarkan perpaduan orang percaya. Kesemua orang percaya sehati dan sepikiran. Perpaduan ini muncul daripada pengalaman bersama kuasa Tuhan dan komitmen mereka terhadap ajaran Yesus. Mereka menjual harta benda mereka dan membawa hasilnya kepada para rasul, yang kemudian mengagihkan sumber kepada sesiapa sahaja yang memerlukan, memastikan tiada seorang pun dalam komuniti itu kekurangan apa-apa. Cara hidup ini mencerminkan perintah Tuhan dalam Ulangan bab 15 ayat 4 hingga 11, di mana Dia memberitahu Israel bahawa tidak boleh ada orang miskin di antara kamu jika mereka sepenuhnya mematuhi perintahnya. Tuhan menjanjikan bahawa ketaatan akan membawa berkat, termasuk kekayaan dan kebebasan daripada hutang. Sama seperti Tuhan memerintahkan Israel untuk menjaga mereka yang memerlukan, gereja awal memenuhi panggilan ini dengan berkongsi segala yang mereka ada antara satu sama lain. Kemurahan hati gereja awal diilhamkan oleh komitmen mereka kepada Tuhan dan perpaduan hati dan fikiran. Mereka telah menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus, dan kuasa itu mengubah cara hidup mereka, menjadikan mereka komuniti yang benar-benar peduli antara satu sama lain dan mengikuti perintah Tuhan dengan kesetiaan dan kegembiraan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur dan memuji-Mu. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan bagaimana para pengikut awal berkumpul dan berkongsi harta mereka, menjual harta benda, dan membawa hasilnya kepada para rasul untuk dibagikan kepada mereka yang memerlukan, kami meminta-Mu untuk membantu kami mengikuti contoh mereka. Biarlah tiada seorang pun di antara kami yang kekurangan apa-apa, dan semoga kami diberkati untuk memberkati orang lain. Firman-Mu, seperti dalam Ulangan 15, menjanjikan berkat apabila kita berjalan dalam ketaatan. Jadi, ketika Engkau memberkati kami, bantu kami untuk memberkati orang lain, agar mereka juga dapat mengenal Yesus Kristus. Kami bersyukur kerana telah mengutus Roh Kudus, yang pemerkasaan gereja awal dengan kasih kurnia dan kekuatan. Ketika mereka berkongsi Injil, orang berkumpul, keajaiban berlaku, dan kegembiraan memenuhi pertemuan mereka, walaupun dalam penganiayaan. Tuhan, kami berdoa agar gereja kami menyerupai gereja awal ini, pemerkasaan oleh Roh Kudus, bersatu dalam kasih, dan berani dalam kesaksian kami. Terima kasih untuk semua orang di sini. Semoga Roh Kudus yang sama yang menguatkan gereja pertama, menguatkan kami untuk melakukan pekerjaan yang Engkau panggil kami. Kami bersyukur, memuji, dan memberkati-Mu, dalam nama Yesus. Amin.